benda tu. Muhammad Saludin host kalau ikut saya check. Cik Din host. Yelah Cik Din yang buat link. Link Cik Din ke? Jap. Saya keluar dulu. Mungkin kena login dengan dia. Sekejap, saya keluar dulu, saya login Link dulu. bukan Cik Din lah rasanya. Tak, saya tengok balik. Saya keluar, saya masuk balik, nanti Link saya balik. Aiman. Link Aiman. Memanglah Aiman yang buat. Guna Cik Din punya ni. Sekejap, saya keluar dulu, saya masuk, lepas tu saya pass dekat ni. Masuk Cik Din lah. Alright. Okay, so sementara kita tunggu sekejap Ada masalah teknikal je sikit. Sebab saya pun tak boleh nak tekan host ni. Tak boleh nak tekan share screen. Kalau ikut jadual orang lain kan. Ikut jadual orang lain. Saya tolong ganti je ni. Sebab tu yang link tak ada jadi host tu. Okay, sekejap Jadi sementara nak tunggu tu boleh lah. Kalau ada apa-apa nak kita nak borak, nak tanya kan. Ada pemandangan dia. Tengok ubat ikan. Batu betul-betul. Aquarium kecil. Okey, boleh ni kot, bagi feedback sikit kot. Baru ni, minggu yang baru ni macam mana? Trade okey tak? Bagi feedback sikit. Kalau nak cakap pun boleh. Nak tulis message pun boleh kan. Recording in progress. Okey, masuk dah. Tuan Tanah sampai. Tuan Tanah masuk lah. Assalamualaikum. Aitan Saludin. Assalamualaikum. Pakai mata ke? Pakai spek hari ni. Sebab nak jadi cikgu kan. Pakai mata kan? Sekejap. Saya pass kat ni. Sama. Mana? Okay, ada yang tanya modal paling selamat bagi yang baru nak start berapa? Okay, modal yang untuk baru, untuk newbie kita cadangkan 100 USD. Seeloknya lah kan. Recording tapi kalau stopped. nak cuba dulu, nak belajar dengan 50 USD pun boleh, tak masalah. Sebab 50 USD pun dah boleh ni lah. Dah boleh join live trade kan, dah boleh join MC cabut tu. group signal. Okay, so dah boleh Saya dah pass. Tuan Azlan, record dulu. Tekan rekod kena tekan record sebab lagi saya nak keluar. Lari mbak. Tak. Saya teman. Tukar nama dulu, jadi orang keliru. Dia tulis record to the cloud ke? Cloud. Disk komputer, cloud. Kalau disk komputer penuh nanti. Alright. Recording in progress. Okay. Dah tekan? Dah record dah. Dah. Okay. Bolehlah Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat malam. Selamat sejahtera semua. Ya, harapnya semua sihat lah. Okay, siap Ini salah instrumen ni. Untuk trade. Untuk Okay, trade baik. SDR. Sekejap. Okay, jadi teruskanlah review kita untuk market yang baru selesai Tangan dia bengkok-bengkok sikit. pada minggu lepas. Okay. Tempat cucuk tu lah. Diamlah Abang Bob. Boleh ni ke? Boleh apa nama? Siapa? Dia memang ni ke? Dia terus, siapa dapat link dia boleh terus masuk kan? Boleh. Tak perlu accept. Dia set macam tu kan? Okay, senang. Okay, baik. Jadi kita review lah. Kita tengok apa yang berlaku pada minggu lepas lah untuk market WTI. Okay, kalau kita lihat sebenarnya market kalau kita ikutkan minggu lepas ni tak berapa cun lah kan. Sebab dia banyak sideway kan kalau kita tengok. Dan dia momentum untuk naik tu masih lagi kuat lah. Kalau kita tengok pada time frame yang lebih besar kan, macam daily ni. Kita lihat dia masih lagi dalam momentum, dia kuat nak naik lagi. Dan sebenarnya saya rasa ramai kot yang tunggu dia bila lah dia nak terjun kan. Bila dia nak turun kan, betul tak? Tapi kalau tengok pada pada yang berlaku pada minggu lepas ni, tengok dia makin semakin kuat lah nak naik. Momentum nak naik tu ada lagi kan. Okay, jadi kalau kita lihat di time frame besar ni, kita lihat dia masih lagi lah major trend dia adalah bullish. Okay, jadi kalau tengok pada indikator RSI pun dia belum lagi sampai dekat
70 ni lah, belum sampai kawasan oversold lah. Maksudnya dia ada potensi untuk naik lagi lah. Okay, dan juga bila masuk pun dia boleh mungkin dia akan turun kan, mungkin dia akan turun sebab dia dah sebenarnya dah hampir dengan resisten lah. Kalau kita lihat kan, kita scroll balik yang resisten terdekat kat sini lah. Okay, di yang paling tinggi adalah sini lah, 76,320. Inilah. Yang ni resisten yang tinggi, yang sebelum ni pernah dia sampai dan dia turun lah kan, dia dah turun sampai dekat 1000 pip lah kan. Dia dah turun. So sekarang ni dia dalam proses mendaki, dia naik balik, dia nak cuba, saya jangkakan dia nak cuba balik test resisten yang sebelum ni lah. Resisten yang dia berlaku pada bila ni, 5 bulan 7 hari tu kan. Dia nak Julai. cuba test, dia nak cuba test balik resisten yang hari tu. So kita tengoklah apa akan jadi pada minggu akan datang ni. Kemungkinan kita tengok apa jadi. Kalau dia berjaya break resisten yang tertinggi ni, kemungkinan besar dia akan terus naik lagi lah. Mungkin akan lebih jauh kita tengok kan. Jadi kita tunggulah apa ni price action lah pada esok kan. Okay, jadi kalau kita lihat pada time frame yang lain pun, okay, H4 contohnya, dia lagi masih lagi dalam keadaan bullish kan. Dan kalau kita tengok RSI pun dia tak sampai lagi 70 ni, hampir-hampir lah. Kan dia nak hampir-hampir dekat 70 dan dia kemungkinan boleh naik lagi. Kalau kita lihat kat sini dia pernah naik sampai kat sini kan, 78. Ni paling tinggi lah. Kan dia pernah sampai kat sini. Jadi kemungkinan dia akan lebih lagi lah. Kemungkinan dia akan lebih lagi sebab sekarang ni dia dah masa last tu hari Jumaat dah sampai dekat level resistance 73 ni, 73.837 ni. Sebab kat sini dia agak slow kan pada hari Jumaat itu pun market volume dia bila dah last tu memang dia slow sikit lah kan. Nak dia dah sampai dekat resistance lagilah dia lambat lemau lah sikit kan. Jadi kita tengok esok macam mana kan. Jadi kalau kita tengok time frame H1 pun kita nampak kan, memang jelas lah dia masih lagi dalam keadaan bullish, okay? Masih dalam keadaan trend dia menaik. Tapi sebenarnya kalau ikutkan kita masih takut nak buy kan, betul tak? Sebab kita rasa harga tu dah tinggi. Harga tu dah makin lama makin tinggi, kita takut kita beli dekat pucuk kan. Kita nak elakkan benda tu lah. Jadi tu sebab kita buka lagi time frame yang lebih kecil. Kita carilah tempat yang lebih sesuai untuk kita entry. Kalau kita nak entry buy lah. Tapi esok kita tengok dulu apa akan jadi pada market kan. Kita tengok dulu. Sebab bila market buka dia, mungkin kemungkinan dia ada dua. Kalau kita lihat tengok pada time frame kecil kan, dia ada, kita tandakanlah siap-siap resistor yang paling dekat. Okey, kat sini 73.958. Okay, dan support yang terdekat kat sini lah. Okay, 73.749. Kita tengok di time frame yang lebih kecil ni, ini antara support dan resistance yang paling dekat. Kita tengok sebab pada penutup pada hari Jumaat itu dia berlaku sideway macam ni kan. Dia berhenti berehat kat sini. Jadi biasanya kalau sideway macam ni, dia ada petanda lah sama ada dia nak turun ataupun naik. Kita tengok berdasarkan SNR terdekat yang kita tandakan. Kita tengok ke mana dia nak pergi kan. Okay. Jadi untuk jangkaan saya lah. Okay, jangkaan saya mungkin dia akan naik dulu. Okay, mungkin dia akan naik. Mungkin akan naik macam saya kata tadilah, dia nak test area resistance kat sini. Kita tengok apa jadi. Kalau dia tak berjaya break resistance kat sini, kemungkinan dia akan turun. Tapi kalau dia berjaya break ke atas resistance atas ni, kemungkinan dia akan pergi lebih jauh. Sebab kalau kita tengok banyak news pun kan, banyak jangkaan yang kat luar kalau kita baca kan, semua target dia akan pergi ke sampai harga 90 kan, jauh kan. Tengok 90 kat sini bayangkan dia nak sampai sini, so berapa pip lagi tu sebenarnya, 1,600 lebih. Jadi banyak tu. Tapi biasa market dia takkan turun naik macam tu lah. Itu sifat dia lah. Kita kena faham kan.
Dia tak akan terus naik macam tu. Dia mesti ada turun dulu ke, baru naik, ataupun naik turun dulu, ataupun naik dulu lepas tu turun sikit dan dia naik. Itu proses yang biasa kan, yang kita kena tahulah. Okay. Jadi saya punya ni sikit lah untuk minggu ni. Okay. Revision untuk market review untuk minggu lepas. Okay. Jadi ada soalan tak? Kita tengok pada soalan lah. Okay, saya bacakan Tuan Lan jawab. Okay. Okay, RSI versus stokastik lebih mudah mana? RSI dengan stokastik. Okay. Dia bergantung pada individu jugalah. Tengok pemahaman seseorang tu lah. Kalau saya lebih kepada RSI lah. Saya lebih kepada RSI. Saya biasa guna RSI. Stokastik pun boleh lah, terpulang pada masing-masing punya ni. Boleh nak guna yang mana kan. Tapi kalau nak kata mudah, ada orang kata RSI mudah kan. Ada orang kata stokastik mudah. Tengok pada pemahaman kita. Kalau contoh dekat chat sini dah ada dah RSI kan. Pemahaman yang saya faham untuk RSI ni, bila dia sampai dekat level 70 ni kan, dekat dengan 70 dan ke atas, ini bermakna price dah sampai di kawasan yang kita katakan sebagai oversold lah. Kawasan overbought lah, betul tak? Dia dah terlebih beli lah orang kata kan. Dia dah sampai kat harga overbought, bermakna bila masa dia akan turun dekat level. Biasanya kalau kita nak tengok kan, kita nak backtest, kita tengok sebelum ni kan. Biasanya dia takkan ni lah. Kalau paling tinggi pun kat sini nampak. Area 83 kan. Jarang sekali lah dia akan sampai 100 ataupun 90 kan. Jarang kan, betul tak? Kita jarang jumpa. Kalau kita tengok backtest balik kan, dia takkan ni lah. Kalau di time frame besar lah. Tapi kalau time frame kecil, kita jumpa macam-macam kan. Okay. Contoh macam 15 minit kan. Tapi memang jarang lah kita akan jumpa. Biasanya di area-area 80, 70 lebih. Dia kawasan bahaya untuk kita buy. Itu sebab kita takkan beli kat sini. Kalau dah RSI dah sampai kat sini kan, biasanya trader ni banyak berjaga-jaga lah. Bila dah sampai sini, kita takut nak beli. Sebab kita takut bila kita beli, dia akan turun. Kan? Tapi indikator macam ni, biasanya dia lambat. Betul tak? Siapa yang guna indikator ni, dia tahu lah. Ni sebagai orang kata membantu saja kan, betul tak? Kita lebih kepada SNR dan candle kan. Jadi ini sebagai pembantu saja. Sebab kalau kita tengok dia terbentuk lambat sebenarnya. Lambat sedikit daripada candle. Mana-mana indikator pun macam tu juga kan. Dah ada kelemahan dia. Itu kelemahan dia lah indikator ni. Dia sebagai pembantu je sebenarnya. Untuk kita kata meyakinkan kita punya entry kita. Kan. Kalau nak baik macam contoh macam ni lah, kalau kita tunggu RSI ni di kawasan setengah ni baru kita buy ke kan. Ataupun kita tunggu dia dekat bawah. Sebab kalau bawah ni maksudnya bila dia dah sampai 30 dan ke bawah ni bermaksud dia dah terlebih sell lah. Kita nak sell kat area 30 ke bawah ni agak bahaya. Kita nak elakkan kita tak nak beli di pucuk dan sell di akar. Kita tak nak. Yang kita nak buy di akar, sell di pucuk kan. Okey, jadi kalau tu masing-masing punya ni lah. Tengok kan. RSI saya jarang ni lah, tapi kalau nak pasang boleh juga ni yang sini kan. Satu lagi apa? Stokastik kan. Mana ya stokastik? Ni. Okay. Saya suka pakai stokastik. Kan, tengok pada ni lah. Okey, mungkin Abang Bob boleh share sikit. Dia biasa guna kan. Okey, ada soalan jap. RSI macam mana nak guna? Kalau stocks bersilang kita boleh entry. RSI macam mana? Tu Mama Hafiz tanya. Macam mana kita nak guna? Okey, jadi RSI ni sebenarnya membantu kita lah. Macam saya kata tadi, bila dia dah sampai ke area 70 ni, dia agak berisiko lah untuk kita buy kat sini. Kalau boleh kita tunggu dia level-level 30 macam ni ataupun 40 kan, untuk kita entry buy kat sini lah. Kita nak entry kat bawah ni. Macam kat sini kan, contoh kan, kita nak ambil. Kalau kat sini dah tak sedap kita nak buy, kita takut dia akan turun. Kalau contoh macam ni kan, okay. Saya tunjuk contoh. Okay, kalau tuan perasan kan kat sini, bila dah sampai candle price dah sampai kat sini, kita tengok RSI kita kat mana.
Jadi kalau RSI kita berada di 30 ni, kita yakinlah sikit nak masuk, betul tak? Kita nak masuk buy tu agak kita confident sikit. Sebab kita nak cut loss pun tak jauh. Sebab kita punya cut loss nipis je lah. Sebab support kita dekat di sini kan. Jadi kalau kita buy kat sini, bisa katalah plan kita tak jadi, kita kena cut loss pun tak banyak. Berbanding kalau kita buy dekat atas ni macam ni kan. Kalau ada contoh, ni contoh lah. Kita ambil belakang depan sikit kan. Kalau macam ni kan, dia tak ada contoh je Kalau ni contoh untuk buy lah. Sedap untuk buy lah. Kalau dia kat bawah macam ni kan, sedap untuk kita buy. Kita entry buy kat sini, kita nak cut loss tak banyak. Dan dia pergi tengok, banyak juga tu, 180 pip. Kenyang lah makan kan, betul tak? Kalau satu sen pun $18. $18 kalau satu sen kan, betul tak? Ya. Contoh macam kat sini kan, ni contoh. Kalau kita buy kat sini, agak baik lah sebab kita tengok RSI kat sini, dia dah lebih pada 70. Kalau kita kita buy kat sini, agak berisiko sebab kita punya cut loss terlalu besar. Sebab support terdekat kat sini lah. Kalau kita entry kat sini, kita punya cut loss kat sini dah lebih kurang 57. Dekat 60 lah. Dekat 60. Jadi sekejap. Saya nak tanya fungsi BB nak tahu dia naik atau turun macam mana? Oh, Ayul. Okey, fungsi BB ni biasanya digunakan untuk Tuan Azlan, jadi saya jawabkan soalan Ayul. Okey, Tuan Azlan sambung. Okey, sorry. Ada gangguan sikit. Romel gaduh. Gaduh kat sini pula. Okey, jadi comel ni. Macam saya kata tadi lah. Jadi agak baik lah bila kita nak buy kat sini. Jadi dia punya cut loss besar dan tengok apa jadi bila kita buy kat sini. Kita takut dia jadi macam ni lah. Bila buy tengok, menangis tunggu dia turun kan. Nak tunggu dia naik balik, menangis lah. Kan, tengok dia sampai sini lah. Sampai sini 180, kita sanggup nak hold. Lepas tu kalau kita tengok kat sini, dia dah sampai kat sini. Sedap lah untuk kita entry buy. Jadi RSI ni sebenarnya membantu kita decide sama ada kita nak entry buy ataupun sell lah. Okay, jadi itu saja yang yang saya boleh share sikit lah. Saya sambung dengan Tuan Azlan sikit Kalau kita tengok RSI yang Tuan Azlan tunjuk tadi, yang masa kat bawah ada tunjuk tadi tu kan. Kalau RSI sebab kita tak nampak dia bersilang. Macam stochastic oscillator ni, sebab dia ada price buy dan price sell. So kita boleh agak nak entry sebab bila dia bersilang tu selalunya kita entry lah. Tapi macam saya selalunya bila dia bersilang bawah pada 20, saya akan entry selepas dia masuk level 20. So sebab dia silang kat bawah, confirmation dia selalunya lepas pada 20 ni kan. Kadang-kadang dia bersilang. Selalunya kadang dia bila dia bersilang dekat level 20 ni, kita dah masuk entry, kadang-kadang dia turun balik. Dia bersilang balik. Dia bersilang kat bawah balik. Dia bersilang turun bawah balik. So saya selalunya tunggu level 20 ataupun level 30 macam tu lah. Biar kita orang kata apa? Kita entry lambat sikit, kurang sikit kita punya profit tapi kita secure. Kita lebih berjaga-jaga lah, betul tak? Lebih berjaga-jaga kan, betul tak Abang Bob? Ya, betul. Jadi kalau macam ni contohlah macam Abang Bob kata macam ni lebih kurang. Betul tak Abang Bob? Ya. Ni dah 28 kan, lebih kurang kan. Maksudnya dah datang pada 20, kita selamat so kat atas, candle atas pun kita tengok okey, dia dah naik. Okay, so boleh entry, selamatlah sikit. Betul. Okey. Jadi agak harap membantulah siapa yang bertanya tadi. Okey, saya nak jawab pasal soalan pasal BB ni. Okey. Ada orang tanya, Ayul ni tanya, BB ni macam mana nak tahu dia naik atau turun? Ayul, BB ni bukan kita nak tahu dia naik turun. Biasanya BB ni digunakan untuk kita tahu trend. Kita nak tengok trend. Kalau kita nak tengok trend, major trend, dan kita nak tahu sideway, Tuan Azlan tunjukkan BB menguncup. BB dia ada 4 je. Dia ada 4 keadaan. Dia mengembang, dia mendatar, dia menguncup dan dia menaik. Macam tu. Menaik dan menurun macam tu. Dia ada 4 je keadaan. Okay, contoh saya tunjuk okay. Ni yang lain hijau ni, yang ada 3 ni adalah BB lah. Dia ada 3, iaitu di yang atas kita panggil upper BB lah. Yang ni tengah, middle BB, dan ni bawah BB lah. Jadi macam Tuan Syarif cakap tadi kan, dia ada 3 keadaan lah. Maksudnya bila dia dalam keadaan
mengucuk macam ni, maksudnya dia belum ada pergerakan besar lagi lah. Dia biasa dia dalam sideway macam ni. Dia nampak mengecil macam ni kan. Tapi bila dia start mengembang, contoh macam dia mengembang macam ni, dia mengembang ke atas, maksudnya dia nak naik. Nak bila harga tu, candle tu meniti dekat line atas ni kan. Dia tengah ada momentum kuat lah, dia nak naik. Tapi kalau tuan perasan kalau dia dah terkeluar daripada line tu, macam ni kan, dia dah terkeluar, dia dah mula tak kuat nak naik kan. Dia mendatang, nampak dia dah kecil. Dia mulalah sideway kan. Lepas tu dia test lagi nak naik, lepas tu tak jadi, dia turun balik. Jadi sifat dia macam tu lah. Dia seolah-olah macam magnet lah sebenarnya benda ni. Betul. Kan? Bila atas ni, tengah ni dia seolah-olah macam magnet lah, betul tak? Betul. Dia akan menarik. Maksudnya daripada atas ni, dia punya sifat dia akan pergi ke tengah. Kan, pergi ke tengah, lepas tu kalau dia tak berjaya break yang tengah ni, dia akan naik balik. Kalau dia berjaya, dia akan pergi ke bawah pula. Ke bawah pula. Bila dia macam tu, dia ulang balik, terbalik kan. Bila dia kat bawah ni, dia akan naik atas macam ni lah. Kan, contoh macam ni kan, dia dah ada kat bawah kan. Dia ada kat bawah, lepas tu bila dia berjaya break yang tengah ni, dia akan terus pergi upper BB. Dia pergi naik atas. Dia seolah-olah macam magnet lah, dia akan tarik pergi ke situ. Jadi dia membantu kita nak tengok momentum lah, trend masa tu. Kan, sama ada trend tu momentum dia kuat nak turun ke ataupun kuat nak naik kan. Jadi kita tengok pada candle ni lah. Pada candle ni, kalau dia meniti macam ni kan, dia meniti kat bawah ni, maksudnya dia tengah kuat lah dia nak turun ni. Tapi bila dia terkeluar daripada bawah ni, nampak dia dah tak nak lah turun. Dia akan naik, dia akan test tengah ni. Kalau tengah ni tak berjaya, dia akan turun balik. Tapi kalau dia berjaya, dia akan naik. Jadi macam tu lah sifat dia. Okay. Gang, soalan lagi. Tadi siapa yang tanya ABC tadi? Boleh tak terangkan macam mana nak jaga money management? Ayul, nak jaga money management senang je, jaga emosi. Jaga emosi, tengok awak punya margin, berapa banyak awak sanggup loss. Jangan awak ada 10 USD, awak sanggup loss 5 USD. Tu bukan jaga money management maksudnya. Itu awak menempah bucu katil. Saya ada bucu katil. Tu ada soalan tu. Sadam tuan, kalau implement supply and demand time frame mana yang sesuai untuk day trader? Kalau Salam, Segavi, bagi saya kalau untuk intraday better time frame besar lah. Sebab awak cakap pasal day trader. Okey, baik, jelas dan faham. Mantap Ayul. Yang lain soalan takkan 3 orang je. Tadi yang ABC tadi tu. Sekejap, ABC tadi kat atas. So nak terangkan ke tak? Sabar sekejap. Bagi yang soalan terbaru ni. Nak tanya macam mana kita nak perasan tanda-tanda penukaran trend. Maksudnya reversal. Cara terbaik untuk buat scalping. Okey, Tuan Azlan. Tak. Apa kata kalau kita bagi Kimi? Ya. Kimi, ni ada soalan ni. Nak tanya macam mana kita nak perasan tanda-tanda penukaran trend dan macam mana cara terbaik untuk buat scalping. Scalping ya. Sebab saya pun jarang juga scalping ni. Okey, bagi cara-cara untuk reversal. Macam mana kita nak tahu? Sekejap. Tuan Nazri nak cakap apa ke? Okay, mungkin ni lah saya share soalan. Abang apa okay. Sedang online mana tu? Macam mana? Boleh? Tuan Syafiq nak cakap boleh teruskan. Tak apa teruskan. Tak apa, boleh teruskan dulu dah. Saya buat dengan pening sikit ni. Okey, untuk ni kan tanda-tanda reversal. Okey, sebenarnya dalam grup pembelajaran kita sebenarnya dah ada dah sebenarnya kan, yang simple dia bagi. Iaitu teknik ABC lah. Sebenarnya teknik ABC pun salah satu cara lah kita nak kesan benda tu berlaku reversal ataupun tidak kan. Contoh macam bila kita kata biasanya kita tengok di time frame yang lebih kecil lah kan, kita nak dapat cepat result dia kan. Okay, kalau contoh macam ni ya, kita ambil ambil belakang ni yang power yang belakang ni kan, yang ni macam ni kan. Kalau kat chat saya tanda orang. Okay,
Kalau macam ni kan, contoh kan, kita tengok apa ni, dalam keadaan dia tengah sedap nak turun macam ni kan. Dia turun daripada atas ni, lebih kurang 80 feet jugalah kan. Jadi kita nak tahu dia dah tanda nak reversal kan, dia nak tukar arah. Tadi dia dah, daripada dia terkejut ni, maksudnya dia dah dalam keadaan bearish lah. Dalam keadaan bearish. Jadi kita nak tengok dia dah bertukar arah ke tidak. Salah satunya kita tengok dari segi teknik ABC sebenarnya. Kan, kalau kita lihat kat sini dah ada terbentuknya ABC buy. ABC, betul tak? ABC buy. Sebab dia low, paling rendah kat sini adalah di price kat sini 7150. Jadi kat sini A kita lah, dan B kita kat sini, betul tak? Dan C kita kat sini. Bila dia berjaya buat ABC buy kat sini, ini adalah merupakan salah satu tanda yang dia nak bertukar arah. Jadi sebenarnya teknik ABC tu kalau betul-betul kita mahir, sebenarnya kita boleh gunakan juga untuk kita lihat adanya berlaku reversal ataupun tidak. Selain daripada faktor-faktor lain lah, kita boleh tengok dari segi pembentukan candle, betul tak? Pembentukan candle ni sebenarnya tuan-tuan boleh Google, boleh tengok dekat YouTube banyak, betul tak? Maksudnya candle, jenis-jenis candle, kan? Jenis-jenis candle ni sebenarnya pun ada juga petanda untuk dia berlaku reversal. Contohnya engulfing ada doji ke, ada bullish engulfing ke, bearish engulfing ke. Itu pun salah satu petanda juga dia akan berlaku reversal. Okey. Jadi saya harap membantulah. Okey, untuk yang tadi MMM boleh saya tambah sikit tak? Kalau MMM boleh. Kita kena ada target sebenarnya. Sehari kita nak berapa. Itu salah satu cara untuk kita jaga kita punya money management sebenarnya. Tapi kita punya target tu mesti kita relevan lah dengan modal kita. Kalau modal kita $50, kalau kita target sehari nak dapat $100, agak membebankan lah sebenarnya. Target kita tu biar sesuai dengan modal kita. Tapi tak mustahil sebenarnya. Lah. Dalam kita ada 50, kita nak target 100, tak ada masalah sebenarnya, boleh. Tapi kita memerlukan masa yang lama lah untuk kita mahir benda tu. Kalau emosi kita terganggu sikit lah. Kalau kita betul-betul mahir, insyaAllah tak ada masalah. Tapi macam saya berbalik pada poin saya, sebenarnya kita kena letak target. Berapa sehari yang kita nak dapat yang relevan dengan modal kita. Contoh kita target sehari katalah 10 USD kan. Jadi bila dah sampai tu kita tutup. Kalau terlebih pun kita tutup juga. Jangan kita kata, boleh aku sampai 20. Contoh kan, rezeki pada masa tu dapat 20. Takkan tadi kalau aku boleh buat 20, takkan aku tak boleh buat 30. Contoh kan. Bila datang macam kalau macam tu, bila kita trade lagi, kalau tersilap langkah tu yang jadi macam tu. Kita akan loss balik. Kita akan dia macam ni, Tuan Azlan, yang paling senang sekali, dah dapat target tu, terus delete apps tu dekat phone. Kan, lagi ganas tu. Besok install balik. Besok install balik. Lepas tu password lupa. Okey. Nak tanya, macam mana nak tahu waktu bila set up sell dan buy? Maaf, saya baru belajar. Macam mana? Macam mana nak tahu set up buy and sell? Macam mana nak tahu set up buy and sell? Maaf, saya baru belajar. Maksudnya dia macam mana nak tahu set up? Okey. Saya jawab boleh? Boleh, silakan. Okey, dia macam ni. Ni siapa? Awal Mahdi. Okey, saya jawab. Macam mana kita nak tahu buy ataupun sell? First kali kita kena tahu trend. Untuk uptrend kita kena buy dan untuk downtrend kita kena sell. Okey, macam mana nak tengok trend? Pergi ke time frame yang besar, baru kita dapat trend yang strong. Itu dia. Harap terjawab Awal Mahdi. Nak boleh tambah sikit? Boleh Abang Bob, teruskan. Tuan Azlan boleh saya share screen? Boleh. Nak share screen sekejap, saya jawab ni. Nak scalping elok time frame berapa? Firdaus, nak scalping time frame kecil. Okey, silakan Abang Bob. Tak boleh lagi. SNR kalau kita tengah entry. Tak boleh. Tak, Tuan Azlan kena multiple kan? Okey, kejap. Tuan, kalau pakai SNR, kalau kita tengah ada entry, bila harga dah sampai pada SNR, adakah kita patut close atau? Dah lupa lah, tekan mana ya? Tengok candle tu. Israk, ajak Abang Israk. Ni dekat bawah tu, Tuan Azlan, dekat yang dekat share screen tu ada anak panah kecil. Okey. Multiple ni kan? Betul. Alright. Okey, dah.
Okey, boleh. Irfan Okey. Daniel. Okey, saya jawab soalan Irfan Daniel. Kalau dah sampai dekat tu, awak boleh tarik BE, awak nak close, awak boleh close. Sebenarnya kawasan SNR tu adalah kawasan zon-zon yang awak tandakan sebagai entry point. Tapi awak kena tahu, tu adalah kawasan entry point untuk buy atau sell. Kalau awak dah masuk buy dan benda tu dah masuk kawasan resistant, kalau saya close. Tu dia. Jelas. Okey, nampak tak Ishak? Nampak tak Azlan? Nampak. Jelas. Nampak. Okey. Untuk soalan tadi, macam mana kita nak kena ABC sell, ABC buy, macam mana kita nak tengok harga tu dia membuat penukaran arah daripada sell ke buy, daripada bullish ke bearish, daripada bearish ke bullish. Okey, macam sekarang ni yang kita tengok yang saya bubuh ni, okey. Jadi harga semasa dia tengah bearish, tengah menurun. Okey, dia tengah menurun dan dia sampai kat satu tahap dia berhenti. Okey, kita tengok satu candle ni dia ada shadow yang agak panjang. Okey, shadow ni kita panggil rejection lah selalunya sebab harga dia boleh sampai kat situ tapi dia tak boleh close kat situ. Candle tu dia tak boleh close kat situ, so candle tu naik balik. Dia jadi rejection. Dan sebelah dia kalau kita tengok ada dua candle biru. Macam saya ni, saya tanda candle biru ni untuk bullish, untuk menaik. Okey, salah satu candle ni dia ada bullish engulfing. Bullish engulfing ni maksud dia candle terbaru dia makan candle yang lama. Okey, dia makan, maksudnya dia break dia close melebihi paras candle sebelum dia. Yang ni candle bearish, candle menurun, dan biru ni bullish. So candle bullish ni dia break, dia close dan dia makan keseluruhan candle bearish ni. So daripada situ dia membuat kenaikan. Okey, dia membuat kenaikan. Kalau kita tengok kemungkinan kita akan kata dia retrace balik harga. Okey, dia retrace, kemungkinan dia nak try balik turun. Okey. So selalunya kalau jadi macam ni dia akan membuat setup ABC buy. Okey, so dia bila dia naik dan dia berhenti dan dia membuat penurunan semula. Okey, kita boleh tanda B siap-siap kat situ. Okey. So harga paling bawah ni A, okey, harga atas kali ni kita bubuh B. So dia membuat penurunan semula dan dia berhenti tidak melebihi tanda A ni. Okey, ni. Ini price paling bawah A ni, price tanda A ni. Okey. So dia close, dia berhenti kat sini dan dia tak membuat penurunan dah dan dia membuat kenaikan semula. Okey. So kita nak tahu ABC buy tu valid tak valid. Okey, kita kena tunggu. Okey, kita kena tunggu candle bullish ni ada yang break B. Okey, so satu candle ni dia close. Okey, satu candle ni dia close dan dia break candle B. Okey, kat sini. So automatic ABC buy ni valid dan selalunya kalau kita nak entry selepas level ni lah. Kalau kita tarik Fibo, okey, Fibo daripada atas, daripada B ke A. So dia ada dalam level 100. Okey, dia ada kat level 100 ni. Bila level 100 ni selalunya kita entry. So kalau untuk yang risk taker, okey, untuk yang risk taker selalunya level entry ada kat sini. 6150 382 ataupun 236. Okey, untuk 236 stop loss dia paling nipis. Okey, 236 stop loss dia dengan kita punya TTA lebih kurang 77 sen saja, dolar. Okey, kalau atas ni dia tinggi sikit lah, tapi selalunya bila sampai level 50 ataupun level 38 ni kita dah entry buy. So bila dia dah break ni, automatic ABC buy ni dah valid dan dia terus membuat kenaikan. Okey, yang ni bila dia nak buat kenaikan terus. Ada juga dia naik lagi satu candle, dia tarik balik, dia turun balik sikit, tapi dia naik balik. Okey, selalunya kita masuk lebih kurang dah, selalunya kita hantar askar syahid dua lah, satu sini selalunya. Kalau untuk yang risk taker yang ada yang faham dia punya money management dia, yang dia tahu dia punya risk dan dia punya reward. So untuk kita tahu perubahan harga ataupun perubahan trend daripada bearish daripada ke bullish, ini adalah salah satu setup dia. Sama juga bila dia harga tengah bullish,
dan dia nak menunjukkan apa penurunan ataupun bearish, dia akan membuat ABC sell. Allah. Okey, untuk ABC sell ada tak? ABC sell yang paling cantik ABC sell paling cantik. Tak, kita tengok sini tak? Oh. ABC sell paling cantik. God, kena WM. Lupa. Inilah, tapi kan tak lagi saya tanda lagi dia lari. Tanda sini dulu. Kenapa ada banyak sangat sel keluar? Sel man. Okey, kat sini. Ini ngam-ngam. Ngam-ngam. Kita pada sini boleh-boleh lah. Tak, saya delete ni kat. Okey. Sini ada juga ABC cell. Okey. Yang ni berlaku bila harga di atas dan dia membuat penurunan. Okey. Sini kita tanda A. Sini kita tanda B. Dan sini kita tanda C. Dia sama juga. Dia sama juga macam alah, aku delete Bollinger pula. Nervous ke? Oh, nervous lah. Lapar. Okey. Okey. Okey, akan kita tengok sini ya. Bila dia berada di resisten paling atas, harga semasa paling tinggi ke atas ni. So dia membuat penurunan, okey, sebab dia dah tak ada resisten dah before sebelum ni. So dia membuat penurunan, okey. Dia membuat penurunan dan dia berhenti. Sebab apa dia berhenti? Sebab sini ada satu engulfing, bullish. Engulfing maksudnya dia nak bertukar arah balik lah. Dia daripada bearish, dia akan naik ke bullish. So dia naik atas dan dia berhenti kat sini. Okey, sini ada satu shadow, maknanya price pernah naik harga sampai ke sini. So dia membuat penurunan balik. Okey, dia membuat penurunan dan dia break candle dia break B. Okey. Dia break titik B ni, sini. Okey, okey. Ni dia close, dia break, dia harga pernah sampai ni. Maksudnya dia dah break B punya candle. So maksudnya ABC sell ni dia valid. Okey, bila dia valid dia terus dia macam saya cakap tadi, ada yang dia dah valid tapi dia try test lagi. Okey, tengok ni dia buat penurunan, dia buat penaikan balik tapi kemudian dia buat penurunan. So dia turun terus. So kalau kat sini pun kita tengok setiap kali dia retrace, itu kita boleh tanda ABC sell. Macam ni ABC sell. Lepas tu sini dia ada sideways sikit, kemungkinan harga tengah hari kot. Maksudnya yang ni. Candle tengah hari selalunya market price low sikit. So dia selalunya sideways lah. So dia sambung balik penurunan. Okey, nampak tak? So selalunya ABC sell dengan ABC buy macam tu lah. Okey, kalau kita nak tengok. So nak tanda untuk ABC buy, A mesti kat bawah, B kat atas dan C selalunya kat tengah. Untuk ABC sell, A kat atas, B kat bawah dan C kat tengah. Untuk tarik Fibonacci, kita kena tarik daripada titik B ke titik A. Untuk ABC sell ataupun ABC buy sama, B ke A. Ingat tu, B ke A. So level entry kita antara sini. Okey, bila daripada 2-3 punya level ke 0 punya level, stop loss kita tipis sikit. Okey, kalau 38 stop loss kita tebal sikit. Kalau 61 ni memang lagi tebal lagi. So mana-mana yang nak entry tu kena tengoklah risk and reward masing-masing. Sanggup tak sanggup. Itu saja. So itu dah termasuk dalam money management kita. Okey, boleh faham lah?
Okay, back to you Cik Azlan. Okey. Jadi tengok ni lah. Soalan seterusnya. Ada. Jangan risau, ada. Contoh kalau entry sell 71.00, SL kena set 71.100 sama dengan 10 pip. Betul tak tuan? Dengar? Kiraan pip. Okay, Betul, next betul. soalan. Saya baru belajar nak faham pip, masih newbie. Satu lagi nak tanya, 100 pip sama dengan 10 pip ke? Dia macam 100 pip tu. dia 2 titik 100 pip. pembudahan. Okay dah, macam ni lah contoh lah. Okay dah, macam ni lah. Okay, kat sini level ni, tarik ke level sini. Tengok ada 684. Okay, 684 maksud dia nak kata 84. Bila kita ubah 2 titik pelubuhan daripada 4 tu pergi ke 6 jadi 6.84. Maksud dia 6.84 dolar. Nampak tak harga tengah tu? Ada 17, skrup 684, skrup 69877. So kita ambil yang tengah tu 684, kita ubah 2 titik pelubuhan dia. So jadi dia 6.84. Apa? Perpuluhan. Sebab kita ada 5 desimal kan. So boleh faham lah. Okey, siapa yang faham, tak faham. Dia kata tu 100 tu 100 tik sebenarnya. 100 tik bersamaan dengan 10 pip lah kan. Kalau 100 pip sama dengan 100 pip sama dengan 10 pip. Ya, 10 pip sama dengan $1. Ya. Betul. Maaf bang, saya tak dapat tangkap lagi. Awak tak dapat tangkap yang mana Awal Mahdi? Yang pasal pip tu ke? Yang pip tu orang lain tanya. Oh, lain. Arif tanya. Awal Mahdi, awak tak dapat tangkap ke? Yang mana tu? Cuba beritahu yang mana. Awal Mahdi. Awal lah. Lailawati sama-sama. Alah, yang tu dia baca, yang lain dia tak baca. Yang tu yang aku baru buka chat. Oh, dandan je membok. Tengoklah, Zalailawati. Dia nak menjawab kena pandai. Kan, orang pengalaman ni. Oh, pengalaman. Awak bawa pilih bulu lah. Nak angkat nikah pun jodoh sebut nama, tergelak lidah macam mana? Awal Mahdi. Awal Mahdi, apa yang tak faham? Nama dah Awal. Abang, saya tak dapat tangkap lagi. Tak dapat tangkap yang mana. Price action tu macam mana? Kita bagi kat saudara Azlan. Okay, ambil balik. Talk share. Ambil lah balik. Boleh, terkut sangat lah sebenarnya. Ambil. Sekejap Okay, apa soalan dia tadi? Price action tu macam mana? Price action maksudnya kita tengok price, maksudnya price harga, maksudnya kita tengok market punya reaction pada hari tersebut. Apa yang berlaku. Kita tengok. Okay, contoh macam yang saya bagi tadi lah. Contoh macam ni kan, kita tengok time frame 5 minit. Kita boleh tengok kat sini. Macam saya tandalah resistance terdekat dengan support terdekat. Kita tengoklah esok bila market buka saja kita tengok price tu, maksudnya kita tengok price tu bergerak ke arah mana. Tindakan dia lah. Tindakan dia nak pecahkan support ke ataupun nak pecahkan resistance. Ya, betul. Jadi price action tu maksudnya kita menunggulah, kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Apa tindakan dia next. Macam tu. Bang, nak tarik line kuning tu sekali lagi. Line kita nak entry Fibo daripada B ke A. Faizul dia nak tengok line level entry. Level tarik Fibo lah. Kita tarik bagi mana-mana tak apa. B. Contoh macam ni lah. Contoh kata ni kan dia punya 100. Okay, maksudnya contoh ABC kan, A, B dan C lah kan. Dia dah break kan. Betul lah Bombok? Tak, 100 tak lebih, 100 bawah. Oh, sorry, terlebih ni. Dah terlajar. Okay, macam ni. Tu. Alright. Jadi apa pula A? Betul lah. A, B, betul lah. A, B, C atas. Balik. Jadi kalau A atas, A, B, C sel. Dan A bawah. A, B, C sel. Sorry. Dah silap ni. Ya Dah pening.
Sekejap. Tuan Azlan Banyak pergi. teknik. Kita cari yang best sikit lah kan. Yang tu. Yang mudah, yang mudah. Yang tadi. Yang ni. Aduh, silap lah kan. Mudah faham. Okay, kejap. Alright, yang ni. Kan ni ada ABC tadi Abang Bok kata kan. A, ni B dan ni C kan. Okay, jadi bila dah dapat ABC tu, kita tarik kan. Tarik lah daripada atas ke bawah. Daripada B ke A. B ke A. A, itulah. Tak Jadi, kisah ABC buy ataupun ABC sell. betul. Dia punya SOP tarik daripada B ke A. Betul. B ke A. Maksudnya 100 tu akan berada di level B lah. Kosong tu akan berada di level A. Dan biasa kita punya cut loss kita adalah di bawah pada level kosong. Jangan ambil ngam-ngam. Kita ambil lah sikit dalam 10 ke 15 ke 20. Untuk perbezaan spread dia. Kadang-kadang price tu dia pergi dekat kita punya stop loss. Kadang-kadang dia sentuh, dia naik balik. Betul. Kalau kita rapat sangat, dia ambil kita punya stop loss, lepas tu baru dia pacak kan. Saya selalu kena. Itu katil perginya. Okey, jap. Tuanku Syairi, buka je mic. Tuanku Syairi boleh buka je mic. Tuanku Syairi. Tapi ni bukan Tuanku Syairi ni. Bukan. Tuanku Syairi dah ber-S. Saya salah. Okey, next soalan. Tuan, saya kalau first entry profit, tapi bila second entry price patah balik, macam mana nak perbaiki? Irfan Daniel. Okey, Tuan Azlan. Okey, jadi tengok pada entry tu kat mana lah sebenarnya, kita kena kaji balik lah. Kita entry yang tadi pertama, sebab bila kita yang baru ni, kita kena, kalau boleh kita catat lah. Setiap kali kita entry tu, kita kena catat dulu, ataupun macam journal lah. Kita punya diary kan, kita kena catat, okey, entry yang berjaya ni sebab apa kita entry, kat mana kita entry.